Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis Dr. Mukris selaku pengerusi Masjid Uthman bin Affan, Kampung Surau Utan Haji, selaku tuan rumah untuk majlis program ziarah mufti siri yang kedua bagi tahun ini. Seterusnya yang dihormati Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Seterusnya Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim selaku Timbalan Mufti Negeri Perlis, pegawai-pegawai daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ke majlis program ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis ke masjid ini. Jadi seperti mana yang maklum, program ini ialah kesinambungan daripada tahun lepas dan ini merupakan inisiatif daripada Sahibus Samahah Datuk Mufti sendiri untuk bersama dengan masyarakat, khususnya penduduk negeri Perlis, dalam rangka memberi penerangan perkara-perkara yang berkaitan dengan urus takbir agama negeri Perlis. Seperti mana yang kita dengarkan tadi daripada pengerusi majlis selaku pengerusi masjid, penerangan tentang undang-undang dalam negeri Perlis ni sendiri dan jawatan-jawatan penting, merangkap juga jawatan Sahibus Samahah sendiri sebagai penerangan kepada hal-hal berkaitan agama di negeri ini. Jadi seperti mana majlis-majlis ziarah mufti yang lain, kita akan membawa tema tertentu untuk dibincangkan dalam majlis ini. Dan insya-Allah pada malam ni perbahasan kita ialah di bawah satu tajuk, iaitu talak. Iaitu talak yang ada dalam perkara berkaitan dengan munakahat, hukum nikah kahwin, cerai dan rujuk, segalanya lah. Okay. Kalau kita pernah dengar satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Sunan Tirmizi, Jami' Tirmizi, daripada Abu Daud dan lain-lain. Nabi pernah bersabda, Nabi menyebutkan salasun jidduhun najid wa hazzalahun najid an-nikah wat talaq war raj'ah. Maksud hadis tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang kalau kita buat main-main pun dia jadi, kalau kita buat betul-betul pun dia jadi. Menunjukkan tiga perkara ni tak boleh buat main. Bukan untuk dibuat senda gurau. Nikah, talak dan juga rujuk. Jadi itu ialah berkenaan dengan hukum hakam munakahat. Jadi pada malam ini bersama dengan Sahibus Samahah Datuk Mufti, kita akan mendengar beberapa kupasan berkenaan dengan isu talak. Dan kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, kita sebut talak ini dengan cerai. Itu bahasa Melayu yang kita gunakan. Okay. Bila mana kita tengok, ni sedikit intro yang saya nak sebutkan. Berkenaan dengan isu talak, ianya bukanlah isu yang biasa, tapi ianya ialah isu yang kerap kali berlega dalam masyarakat. Kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan baik oleh JAKIM, baik oleh Jabatan Agama Negeri, di mana-mana negeri pun, isu talak ialah ataupun perceraian ialah satu perkara yang serius. Kalau kita tengok dalam statistik yang terbaru sekitar tahun 2021 yang saya terbaca tadi, antara perkara yang dibimbangi ialah perceraian yang banyak berlaku di kalangan pasangan yang usia perkahwinannya bawah 5 tahun. Ini menunjukkan benda ni serius sebab peningkatan itu berlaku selepas berlakunya pandemik baru-baru ni. Tak tahu apa problem dia, tapi banyaklah masalah-masalah yang dihadapkan, bermula pada konflik yang kecil berakhir kepada perceraian. Dan ianya bukanlah benda yang yang elok dan seronok didengar dalam masyarakat. Bahkan dalam hadis yang kita pernah dengar mungkin, bagaimana iblis ni dia suka, syaitan yang boleh melakukan perceraian dalam rumah tangga. Dalam hadis ni kalau kita tengok bagaimana syaitan, iblis ni puji syaitan sehingga dia kata ant ni'ma ant. Kamu sebaik-baik iblis yang buat kerja,
Kamu sebaik-baik syaitan yang buat kerja boleh runtuhkan rumah tangga. Walaupun tak berlaku tumpah darah, taklah dia punya dosa tu ataupun kesan perbuatan tu sehingga berlaku kematian. Tapi kenapa ianya satu benda yang dipandang besar? Jadi pada malam ni sedikit sebanyak kita akan dengar daripada Sahibul Samahah sendiri perkara-perkara yang berkaitan dengan talak ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan munakahat. Jadi sebagai permulaan, saya akan ajukan soalan kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti, iaitu berkenaan dengan satu isu bila mana kita sebut tentang talak ini. Isu ni ianya menjadi konflik zaman berzaman ataupun menjadi polemik zaman berzaman, iaitu isu menceraikan isteri dengan talak 3 sekali lafaz. Adakah yang akan jatuh itu 1 talak ataupun akan jatuh 3 talak? Jadi kita nak dengar daripada pandangan Sahibul Samahah, apakah pandangan yang dilakukan ataupun yang dijalankan di negeri Perlis ini dan perbezaan pandangan di kalangan para ulama berkaitan dengan isu ini. Jadi dipersilakan kepada Sahibul Samahah, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi moderator Al-Fadhil Ustaz Qarni, yang saya kasihi timbalan saya Datuk Ustaz Fadilatul Ustaz Tajul Urus Abdul Halim. Tuan-tuan kenal timbalan mufti? Orang Kelantan main dah dekat dah setahun dah. Dah setahun dah. Jadi kadang-kadang saya pergi masjid saya sebut lah, takut tuan-tuan tak kenal. Pengurusi masjid Dr. Mukris ni juga salah satu daripada planning kita. Bukan kata yang tak ada doktor, tak profesional ni tak bagus juga. Tapi kita nak try negeri Perlis ni, pengurusi dia apa, pensyarah universiti lah, macam-macam ni kan. Profesional could ada iklim baru kan. Dengan kepakaran mereka tu boleh, harapnya boleh membawa sesuatu ke masjid. Itu bukan menafikan orang lama-lama tak pandai, orang lama-lama pun pandai juga. Kadang-kadang ilmu satu hal, pengalaman satu hal yang lain. Tapi ini dengan banyak ni doktor, profesor kat negeri Perlis ni pakat jadi pengurusi lah ni. Mudah-mudahan kita tengok persaingan yang sihat masjid-masjid ni. Sabar. Boleh lah. Okey. Dia habang suruh beli sound system baru tu. Kita terima kasih. Saya tanya staff saya, kita nak pergi ziarah masjid ni nak cakap tajuk apa? Oleh kerana staff saya yang saya tanya tu staff perempuan, dia kata cakap tajuk talak. Barangkali mungkin banyak isu-isu talak. Jadi kita pilih tajuk talak ni supaya Ustaz Qarni menghimpunkan soalan. Jadi saya akan cuba jawab apa yang termampu. Sebelum saya jawab soalan Ustaz Qarni ni, saya nak bagi gambaran dulu tuan-tuan. Takkan tiba-tiba terus cerita nak bagi talak ni. Macam yang Ustaz Qarni sebut tadilah, pasal isu talak ni sebahagiannya orang tak faham. Islam, talak ni apa? Mula-mula talak ni apa?
Talaq ialah bahasa Arab. Kita ada suratul talaq dalam Quran. Kan? Bahkan Allah sebutkan Nabi, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Kan? Jadi talak ni maksudnya apa? Hallu qaidun nikah bil lafdh talaq atau nahwihi, kata para ulama. Kita rongkai buang pernikahan itu dengan lafaz talak ataupun seumpamanya. Menikah ni Allah Ta'ala, kita menikah perempuan tu jadi isteri kita, kita jadi suami dia, dihalalkan hubungan lelaki dan perempuan dengan nama Allah Azza wa Jalla, dengan lafaz saja. Kalau tak shake hand pun tak perlu shake hand. Aku nikahkan kau dengan anak aku terima nikahnya, sah. Ada saksi, kan? Cukup 2 orang saksi, sah. Jadi oleh kerana kita kahwin itu dengan apa? Dengan lafaz. Cerai juga dengan lafaz. Di dalam agama, sebahagian agama macam Kristian, cerai tak boleh. Dia haramkan cerai. Keizinan untuk bercerai yang berlaku dalam masyarakat barat sekarang ni ialah merupakan seolah-olah pengisytiharan terbuka menentang ajaran Injil ataupun Bible lah. Bukan Injil Isa tu, Bible yang ada kat mereka tu. Tak boleh cerai. Mereka menikah selama-lamanya. Tapi Islam bila datang, Islam mengetahui Allah pencipta. Allah is the creator of human being. Allah adalah pencipta kita. Jadi Allah Ta'ala tahu masalah kita. Kadang-kadang bukan mesti serasi. Kadang-kadang ada masalah. Maka dia benarkan perceraian. Tapi perceraian yang dibenarkan itu asalnya mahzur, dilarang. Melainkan jika ada keperluan. Tak boleh orang saja-saja nikah 2 hari cerai, nikah 2 hari cerai. Sebab itu ada hadis yang nanti kita akan baca bagaimana Nabi SAW kata, ayyuma mra'atin sa'alat zawjahat talaq falaysa fima ba's fa haramun 'alaihal jannah. Siapa mana-mana perempuan minta talak pada suami dia dalam benda yang tak ada apa masalah pun. Kok kata dia tak suka, tak boleh reaksi, suami dia kaki baran ke, dia menikah dia paksa, tak ada. Saja dia syok-syok terai sana, terai sini. Fa haramun 'alaihi al-jannah. Haram ke atasnya surga. Dia diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi tak dilarang talak melainkan keperluan. Ada keperluan boleh. Pun jumhur majoriti ulama memakruhkannya talak ini. Okey. Sebelum nak masuk tajuk ni, saya tak mau sekali terus talak ni. Sekali kalau ada potong ni, dia kena potong ikut susunan saya ni. Kalau tidak nanti dia keliru. Saya nak clearkan yang ni dulu. Nak membolehkan oleh kerana kita dah menikah, lepas tu nak pergi talak. Agama ni, ini yang kata hikmah ni agama. Dia buat semua ikatan, kalau boleh talak, kita tak sampai pada talak lah. Apa benda dia buat? Langkah-langkah dia. Pertama, agama suruh pilih perempuan yang sesuai dengan kita. Sesuai tu apa? Dia suruh kita utamakan apa? Agama. Tunkahul mar'atu li arba' dalam hadis Muslim, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadhfar bidzati din taribat yadak. Wanita dikawini, setengah orang kata kawinlah wanita kena 4. Salah terjemahan tu. Tak betul loh terjemah macam tu. Nabi bukan kata kahwin wanita kena 4 perkara. Nabi kata dikawini wanita kena 4 perkara. Normally, orang menikah kena 4 benda ni lah. Nabi kata. Pertama, pasal harta dia, hasabiha, pasal kedudukan dia, pasal jamaliha, cantik dia, pasal agama dia. Nabi kata kamu pegang yang agama tu, kukuh lah. Bukan Nabi tak ambil kira soal rupa, ambil kira.
Taklah boleh menikah, hang pergi carilah mana-mana, hang kutip pergi lah. Omai kat aku. Tak boleh. Seorang Ansar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia nak kahwin. Nabi kata, an-nazarta ilaiha? Kau dah tengok dia? Dia kata, la. Nabi kata, izhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'a. Dalam riwayat Imam Ahmad, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Nabi kata, kamu nak kahwin ya? Dah tengok ke? Tak tengok Rasulullah. Pakai jadi orang kira macam tu. Nabi kata, pergi tengok dulu. Karena pada mata orang Ansar ada sesuatu. Sebahagian ahli hadis kata mungkin ada benda yang kau suka dan tak suka. Sebahagian dalam riwayat Imam Ahmad kata fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, kerana itu akan menjadikan kamu lebih dapat berkasih sayang. Papa menikah, ya Allah, aku hidung macam ni tak minat. Tak boleh. Weh, aku Nabi suruh tengok dulu. Berapa dah tu? Pilih, tengok. Lepas tu kena bagi dia setuju, tak boleh kahwin paksa. Nabi tak bagi kahwin paksa. Lagi apa lagi? Bahkan Nabi, orang bercinta, dalam hadis Ibnu Majah, satu anak yatim ni, dia bercinta dengan satu lelaki. Cinta, dua orang. Hak jaga dia, tengok nak kahwin, tak padan kawan ni, tak apa kaya, nak kahwin hak kaya sikit. Nabi kata, la yura lil mutahabbain mislun nikah. Riwayat Ibnu Majah. Tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti nikah. Maksudnya kalau bercinta, bagi menikah lah Nabi kata. Nabi tak kata bercinta salah. Sebab tu saya hantar orang yang kata, tak apa, okey bercinta. Yang salah tu bila dia bertindak yang salah. Takkan dia tak cinta, tiba-tiba aku benci ke dia, kahwin lah, dia duduk cadang juga. Ada orang kata kahwin, cinta selepas berkahwin. Tak apalah, itu teori. Tapi Nabi kata, la yura lil mutahabbain mislun nikah. Nah, hadis Imam Ahmad tadi, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Itu lebih menimbulkan cinta di antara kamu berdua. Tengok dulu. Sebab ada khitbah. Hak tak mimbar ni kita panggil khutbah. Hak pi Minang kita panggil khitbah. Khitbah masuk pi Minang. Minang boleh tengok dulu. Hak biasa-biasa tak boleh tengok, hari itu boleh tengok. Kalau dia jenis pakai purdah, dia buka. Nak bagi. Lepas tu menikah ada tanggungjawab dia. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Nak bagi apa? Hidup aman damai. Tak jadi juga dia gaduh nak berkelahi. Kan? Wallati takhafuna nushuzahum fa'idhuhun. Lagi? Wahjuruhunna fil madaja'. Lagi? Wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan wanita-wanita yang kamu takut nusyuz, nasihat dia. Janganlah buat macam ni, salah. Nasihat. Tak makan nasihat dia. Katakanlah dia pula balas kata, hang nak nasihat, hang leteruk dah aku ni. Katakanlah, mudah-mudahan tak lah kan. Nasihat, fa'idhuhun, nasihat mereka. Wahjuruhunna fil madaja. Tinggal tempat tidur. Tak usah duduk sekali. Malam jangan tidur sekali. Orang perempuan kalau dia ada cinta besar dia pada kita, kita tinggal tempat tidur dia rasa apa? Beratlah. Suami dia tak mau tidur dengan dia. Tapi kalau dia kata lega dia tak tidur dengan aku. Duk serabut dia dah. Tak larat aku nak dengar dia punya berdengkur dia. Sini orang dia panggil mengerah. Berdengkur dia. Tak dengar cakap juga. Tak dengar cakap ni, nak tengok juga tak dengar cakap apa. Dia tak dengar cakap dalam benda yang ma'ruf. Kalau dia tak dengar cakap suami dia suruh pergi beli rokok, tak padan. Dia tak dengar cakap benda yang baik. Kata jangan duk pergi keluar untuk tutup aurat ke apa. Dia dah buat.
Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaja' wadribuhun. Pukul. Oi, dengar yang ni dia patut betul aku duk tampak semua ni. Betul no. Pukul ini bukan suruhan bermaksud ada pilihan setelah suami tu layak lah. Kalau suami pun dia yang patut kena pukul tak badan. Suami ni soleh, elok semua. Cakap semua bukanlah pukul hari ni rupanya boleh peringkat pukul dah. Aku kena pergi beli rotan lah ni. Bukan. Imam Syafi'i kata pukul dengan kayu siwak. Kayu apa? Kayu sugi tu. Maksudnya bukan nak bagi sakit, nak bagi rasa saja. Kata suami ni serius. Maksudnya tak pernah pukul saya ni. Maksudnya aku bersungguh. Tapi Quran kata, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika dia dah taat kepada kamu, jangan duk cari pasal. Jangan duk cari pasal. Tak jadi juga. Apa Tuhan suruh tak jadi? Had tu yang kita pergi mahkamah. Had dia kata pergi cari hakam tu. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi hakam daripada keluarga belah pihak lelaki, hakam belah pihak perempuan. Mak bapak masuk mai campur. Bab menakan. Apa cerita anak-anak kita ni? Kan? Wa in aradu islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka ni Allah damaikan mereka. Tapi yang pentingnya apa? Banyak langkah dah tak boleh jadi dah. Barulah mari ke talak. Maksudnya bukan terus talak tu pun ada masa dia. Kukut hari ni geram hari lah talak. Kena talak yang sunni. Talak ada dua, talak sunnah dengan talak bid'ah. Talak bid'ah tu haram. Bukan bid'ah ibadat je haram. Talak ada bid'ah. Dia panggil talak bid'i. Talak yang bid'ah. Talak yang sunni apa? Talak masa isteri suci tanpa disetubuhi. Talak masa tu. Tu sunni. Kalau masa isteri haid atau isteri suci tapi dah bersetubuh dengan dia, bid'i. Bid'ah. Haram. Cuma ulama bincang jatuh ke tak jatuh. Sagi kalau ada soalan kita ni. Haram. Lepas pada tu, lepas talak. Ada pula bagi peluang lagi. At-talaqu marratan. Talak 2 kali. Fa imsakum bima'ruf. Tasrihun bi ihsan. Talak ni 2 kali peluang patah balik. Lepas talak sekali, boleh patah balik. Duduk seorang-seorang 3 hari. Nyesai aku pergi talak dia. Dia pun hantar masih kat kita. Kita pun duk tengok dia lintas. Kata aku patah balik, aku rojok. Boleh balik. Lepas tu main berkelahi pula dah. Talak lagi sekali. Boleh lagi. Berapa kali yang dah tak boleh? 3 kali baru tak boleh. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita bahawasanya bagaimana agama nak avoid daripada berlakunya talak. Melainkan sudah tidak ada pilihan. Jangan kita fikir Islam sagi pasal agama, sebahagian agama, dia akan kata Islam ni dia bagi menikah, dia juga yang punca orang talak. Hak duk berlaku talak ni, dia tak ikut proses yang telah Islam dah ajak. Tapi talak dia sah. Baru saya nak balik pada soalan Ustaz Qarni. Satu orang kata kat bini dia, aku talak hang 3 sekaligus. Berapa talak tu jatuh? Tu soalan dia. Pasal saya kata negeri Perlis lain sikit. Kan? Ramai orang juga.
Ramai orang kat Malaysia ni. Dia talak 3 sekali bini dia. Yang talak 1000 baru dah. Geram. Dia kata kan. Satgi kita nak bincang lah. Satgi kalau ada masa saya pun nak sentuh. Kalau talak masa geram ni macam mana. Okey. Lepas dia talak, dia penin. Dia pun tak boleh pergi perlih tak? Okey. Jumhur para ulama, majoriti para ulama, kita di negeri Perlis ni, macam pengurusi sebut tadi, kita bukan tidak bermazhab, kita bermazhab. Tetapi kita tak mengikat hanya satu mazhab sahaja. Di dalam fatwa, kita nak selesai masalah, bukan nak tambah masalah. Manusia ni di dalam bab talak, ini jadi panjang tapi tak apa sebut. Saya nak penting. Dia ada 2 aliran. Tapi kita kena duduk di tengah. Aliran yang pertama, dia kira nak bagi jadi talak. Bila kita rujuk tanya pendapat dia, hang talak dah, bini dah pakai talak dah. Apa pun dia nak kira jatuh talak. Sedangkan agama duk usaha bagi tak jatuh. Pantang tanya dia saja. Saya tadi terlintaslah hati. Jatuh talak. Ada ustaz jenis tu, hak ceramah dalam radio macam tu pun ada. Dia Radio Perlis tak ada. Kalau Radio Perlis ada, kita gam. Tak boleh. Dia nak kira jatuh talak. Ada aliran sampai jelas jatuh pun duk kata tak jatuh lagi. Kita tak boleh. Kita nak tengok antara maslahah, kesederhanaan di dalam hal ini. Okey. Memang majoriti para ulama kata talak 3. Bila orang talak, aku talak hang 3 sekaligus. Semua ulama sepakat ijma' jatuh talak. Cuma mereka berbeza pendapat, jatuh tu 3 ke jatuh tu 1, yang tu. Talak tu jatuh, sepakat. Tak ada beza pendapat. Tapi nak kira 3 ke, nak kira 1. Talak pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar dan 2 tahun awal pada zaman Omar, orang Islam talak ikut macam Quran kata. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Talak 2 kali. Yang ni 2 kali boleh rojok. Hak talak boleh rojok. Kamu imsak dengan cara yang ma'ruf, kalau nak lepas dengan cara yang elok. Ini yang Quran bagi arahan. Cumanya pada zaman Umar bin Khattab, Omar tengok orang dah mula main dengan talak ni. Lalu dia jatuhkan 3, jatuh 3. Sebahagian para ulama, seperti riwayat daripada Ibnu Abbas, dia orang talak 3, dia jatuhkan 1. Jadi para sahabat sendiri ada berbeza pendapat di dalam hal ni. Kita secara jujur, fakta ilmiah, kita bagi tahu, memang majoriti kata talak 3, jatuh 3. Tapi pilih pendapat yang menyatakan talak 3 jatuh 1. Berdasarkan nas itu, siapa yang sebut pendapat ni? Di kalangan ulama salaf ada menyebut tadi. Yang menyokong pendapat ini Ibnu Taimiyah, kemudian antara yang kuat zaman ni menyokong ni ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata yang ni menyelesaikan masalah. Orang Arab kekibaran, dia bagi sekali 3. Lepas tu pening lah. Lepas tu pening. Jadi tujuan talak tu kata dia untuk bagi orang peluang. Kalau talak tak boleh rojok dah, susah. Memang orang talak tu kadang-kadang macam-macam ada kat dia. Jadi di negeri Perlis ni dia talak 3, yang untuk kali pertama jatuh 1. Perlis saja kalau dunia ni tak. Negara-negara Teluk kebanyakan macam negara Arab, kebanyakan macam Perlis. Negara Arab. Tuan-tuan pergilah Qatar ke, Kuwait ke, Saudi ke, semua kebanyakan macam Perlis.
Tapi ada tempat yang kadang-kadang mereka beza ikut qadi. Tapi kebanyakan mereka sama dengan apa yang kita pilih. Bagi mengatasi masalah ni. Oleh kerana hukumul qadi yarfa'ul khilaf, mengikut kaedah, hukum pemerintah itu, keputusan qadi mengangkat perbezaan. Bila berlaku perbezaan, kalau tuan-tuan talak di negeri Kedah ataupun di Selangor, 3, pergi kat hakim, dia kata 3, jadi 3 lah. Pasal benda khilaf. Tapi kepada pemerintah. Tapi kalau mai ke rujuk ke mahkamah di Perlis, ataupun ni, di bahagian agama di Perlis, dia akan kata, for the first time, untuk kali yang pertama, kita kira apa? 1. Kalau dia talak pula 10 ke berapa kali yang kedua, dia kira 2. Di atas khilaf di kalangan ulama ini. Katakanlah, itu saya dah sebut dah, tapi saya sebut pilah. Dia ni duduk di Perlis, dia yakin talak 3, jatuh 3. Dia pegang qaul jumhur ni. Dan dia talak 3. Jatuh 3. Dia yakin 3. Isteri dia pun yakin 3. Dia pergi habaq kat pemerintah, kat mahkamah kata 3. Selesai masalah dia. Kami dah 3 kali dah talak. Habaq macam tu. Kalau dia di negeri yang lain, dia talak 3, digeram hari tu dia kata, aku talak 4. Bini dia kata, no, dah 4 habis. Tapi lepas tu dia kata dia menyesal, dia kata sebenarnya, bab menyesal ni nanti saya akan cerita talak menyesal macam mana. Katakanlah kita ambil, dia kata sebenarnya silap aku biar 4 itu. Tapi aku sendiri percaya, macam di Perlis dia pegang, macam Qaradawi, Ibnu Taimiyah, benda-benda teluk dengan Arab ni. 3 je tu 1. Kalau isteri dia kata, saya pun faham macam tu juga. Dia pergi habaq kat mahkamah apa? 1. Tapi isteri dia kata, no, abang dah kata 3. Dok 1, 3. Pergi mengadu kat qadi. Kalau qadi tu di negeri yang 3, dia kata 3, hukumnya 3. Kalau isteri kata 3, suami kata 1 ataupun sebaliknya, pergi mengadu di negeri yang mana mahkamah kata 1, hukumannya jadi 1, kerana dalam masalah perbezaan antara dua pihak ni, hukmul qadi yarfa'u khilaf. Hukum pemerintah mengangkat perbezaan pendapat. Tuan-tuan faham apa yang saya terang ni? Faham tak tuan-tuan? Lepas dia tengok, mufti ni cakap apa? Sat 3, sat 1. Tuan-tuan faham ni? Faham tak apa? Tak faham nak kena letak jawatan. Okey, ada soalan lain. Terima kasih diucapkan kepada Sahibus Samah Datuk Mufti atas jawapan untuk soalan yang pertama. Okay. Seterusnya soalan yang kedua pada malam ini ialah berkenaan dengan lafaz talak secara ta'liq. Okay. Jadi soalannya ialah, bolehkah seorang suami menarik kembali lafaz talak secara ta'liq sebelum terjadinya pelanggaran lafaz ta'liq tersebut? Jadi itu soalan dia untuk saya bersamah. Jadi dipersilakan. Okey. Dia bab-bab macam ni saya kena buat contoh baru tuan-tuan faham. Satu suami, dia kata, soalan-soalan Ustaz Qarni ni canggih kat ni. Okey. Satu suami dia kata kepada isteri dia, kalau hang balik rumah mak hang, saya kena cakap bahasa standard sikit. Pasal kadang orang Indonesia apa tengok. Kalau engkau pulang ke rumah ibumu, berarti engkau jatuh ataupun ditalakkan dengan satu talak. Tu nama dia ta'liq. Tu ta'liq pada masa yang akan datang. Dia tak balik lagi. Kan? Tu pun ta'liq. Satu lagi ta'liq, dia ta'liq benda yang memang munjis, dia panggil on the spot berlaku. Dia kata, kalau hari ni hari Isnin, memang hari Isnin pun hang jatuh satu talak. Memang
Clear, jatuh satu talak. Satu lagi dia ta'liq macam ni. Dia kata, kemarin hang ada ambil dek duit aku tak dalam ni. Isteri dia kata ambil. Mesti hang ambil. Kata ambil. Kalau hang ambil duit aku kemarin ni, atas meja ni, hang jatuh satu talak. Kau jatuh satu talak. Itu ta'liq kepada benda yang telah berlaku. Saya nak bagi tuan-tuan faham, ada banyak jenis yang dah berlaku, yang belum berlaku. Okey. Ulama-ulama berbincang pasal benda ni dia banyak. Adapun ta'liq bagi benda yang telah berlaku. Misal dia ta'liq benda yang memang dah berlaku. Kalaulah sekiranya kemarin hari Isnin hang jatuh satu talak. Kita tak boleh faham lah ta'liq macam tu, memang dia nak talak lah. Cumanya sebelum saya nak cakap ta'liq ni, tuan-tuan tak faham ta'liq. Ta'liq ni tu lah. Dia kaitkan alaq ni ikat. Dia ikatkan talak tu dengan satu benda yang lain. Ulama-ulama sebahagian mengharamkan. Sebab macam main-main dengan talak. Tapi isu yang kita nak bincang ni, jadi talak ke tak? Kalau dia ta'liq benda yang memang dia pun tahu benda dah berlaku, ataupun dia memang berniat untuk talak. Kalau hang ambil duit aku, bererti hang ditalakkan. Kemarin misalnya. Dan dia memang bermaksud, kalau isteri dia ambil memang talak. Sepakat para ulama jatuh talak. Kalau dia kata macam ni lah, kalau kau balik rumah mak kau, jatuh satu talak. Dia memang maksud dia nak talak. Maksudnya kalau balik, ataupun dia kata kalau kau pergi jumpa lagi laki tu, misalnya, jatuh satu talak. Memang dia marah dengan bermaksud, kalau pergi jumpa dia tak mau dah perempuan ni jadi isteri dia. Dia bermaksud talak. Maka itu sepakat para ulama juga jatuh talak. Cumanya ulama ni dia berkhilaf pendapat. Kalau sekiranya dia bukan nak maksud talak, tapi dia nak gempak bini dia. Dia nak gempak bini dia. Dia nak gempar, nak ugut bini dia. Dia kata kalau kau pergi shopping juga, jatuh satu talak. Dia bukan nak talakkan isteri dia. Dia supaya isteri dia tak pergi. Ini dia tak berniat talak. Dia tak mau pun talak. Sekadar nak ugut. Okey. Yang ni ada khilaf. Yang ni ada khilaf. Tuan-tuan faham ni saya terang ni? Yang ni ada khilaf. Satu lagi yang ada khilaf juga, yang nak macam tu, dia gunakan talak ni bagi nak membuktikan dia tak buat. Dia kata kalau besok aku tak mai, dia kata besok hang bayar hutang aku. Dia kata aku bayar. Aku tak percaya. Kalau besok aku tak bayar hutang hang, bini ku jatuh satu talak. Punya mangkak, dia pergi bubuh talak kat bini dia. Tapi dia bukan nak talak bini dia. Dia nak meyakinkan kawan tu, maksudnya aku confirm bayar. Tiba-tiba besok duit dia hilang, dia tak boleh bayar. Jatuh dah talak dia. Yang ini khilaf. Sekali saya perinci ke khilaf tu. Nak bagi tuan-tuan faham ni. Okey. Saya selesaikan yang khilaf ni dulu, baru boleh jawab soalan Ustaz Qarni. Kalau sekiranya dia kata, okey, yang tadi yang memang berniat nak talak, semua kita tahu jatuh talak. Yang sekarang ni yang bukan niat nak talak, niat nak apa? Nak ugut, satu lagi niat nak apa? Nak jamin bahawasanya dia memang tak buat benda tu, ataupun dia akan buat benda tu, tapi dia guna talak bini dia. Majoriti para ulama menyatakan jatuh talak.
Majoriti dulu. Sebahagian para ulama seperti Ibn Taymiyah, Al-Qaradawi, Ibn Usaimin, Ibn Bash, mereka kata tak jatuh talak. Ibn Qayyim, mereka kata tak jatuh talak. Hak talak, hak jenis ni, hak dia guna itu ni. Kalau hang lompat peti, bini yang satu talak. Dia guna kaedah mangkak ni lah. Sepatutnya tak gunalah hang main politik yang pergi talak bini. Pasal apa? Dia main politik, pergi talak bini kau tu. Ini kira memang teruk. Mana-mana kumpulan politik yang buat ni memang teruk. Mungkinlah bab lain saya tak tahu, tapi bab tu teruk lah. Ini cerita nak main parti. Yang nak pergi kawan tu talak bini dia pasal apa? Kira kalau niat nak menubuhkan negara, tapi dalam masa sama artinya meruntuhkan rumah tangga, apa makna? Saya bukanlah kata sokong parti mana-mana tak sokong, tapi ini bukan permainan dia. Saya tak agree dengan ni. Mungkin saya boleh agree dengan bab lain, tapi tak agree dengan bab ni. Okey. Ibn Taymiyah semua, dia kata tak boleh talak mesti dengan niat. Bila dia tak berniat talak, dia hanya niat nak ugut, dia tak jatuh talak. Dan pendapat ni disokong oleh ramai juga muhaqqiqin yang kata tak jelas. Kita diperoleh condong yang ni juga. Kita kata kalau sekiranya dia tak berniat talak, dia hanya nak jamin. Dia salah, dia berdosa, tapi dia tak jatuh talak. Tapi kalau dia berniat memang tak macam tadi nak talak, maka dia jatuh talak. Jatuh talak. Kalau dia tak niat, dia sekadar nak kata hang jangan pi lah, hang jangan keluar, hang keluar aku talak hang. Hang keluar jatuh talak. Isteri dia keluar. Lepas tu dia kata jatuh talak. Aku nak ugut ni, dah. Okay. Dia yang tahu antara dia dengan Allah Ta'ala. Okey, soalan Ustaz Qarni ni, sebelum kita nak bagi orang bang ni, dia macam ni. Kalau kau balik rumah mak kau jatuh talak, dia memang nak talak Lepas tu duduk, bini dia tak balik. Duduk 2 hari, dia rasa menyesal. Dia rasa macam nak tarik balik. Ada berlaku tuan-tuan? Bukan tuan-tuan lah. Sekali semua tak mau mengaku, sekali dia buat, tak pergi mufti kata aku buat pula. Nak. Ada tak kadang-kadang mungkin berlaku? Mungkin kan? Balik tadi, majoriti para ulama kata tak boleh tarik. Sebab lafaz tu telah keluar pada mulut dia. Kalau dia bermaksud talak lah. Cumanya seperti tadi juga, yang minoriti ni, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim ni, dia kata boleh tarik balik. Kerana lafaz dia. Dan benda belum berlaku. Dia kata aku tarik balik. Hang boleh balik. Tak jatuh talak. Tapi untuk hal ni, saya katakan, wallahu alam, kita tak ada fatwa khas tentang hal ni lagi. Kita jangan bagi orang main-main dengan talak ni. Nak ugut-ugut bini, balik rumah, mak talak apa semua ni. Dan kalau dia memang bermaksud talak, zahirnya talak, dia bermaksud talak, talak lah. Kalau dah dia bermaksud. Cumanya kalau dia tak bermaksud, macam yang kita bincang tadi. Kalau tidak, nanti senang. Semua bini duduk heran. Aku talak tak talak, aku talak tak talak. Dan kita mesti beri amaran. Permainan ni adalah sesuatu yang haram. Kalaupun mungkin talak tak jatuh, seperti yang disebut oleh sebahagian para ulama. Jadi dia majoriti para ulama kata tak boleh tarik dah. Pendapat minoriti kata boleh tarik. Sebab tu kerana dia dah lafazkan talak tu dan dia bermaksud talak ketika itu. Sebab tu kalau tanya saya pun, kalau orang main saya kata, you maksud talak lah. Saya kata tak usah tarik lah. Ibn Taymiyah kata dia nak menyelamatkan rumah tangga. Dia hak dia. Walaupun dah keluar pada mulut dia, benda belum berlaku, dia boleh tarik. Cuma kita, dalam kes ni, kalau berlaku perbalahan, dia rujuk pada qadi kamu buat keputusan dalam hal ni. Allah Allah. Masuk waktu lagi. Kita bang dulu boleh? Tuan-tuan larat tunggu lagi kan? Boleh Ada banyak yang soalan kan?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, terima kasih diucapkan kepada Sahibus Samah atas respon soalan yang kedua tadi. Soalan yang ketiga seterusnya pada malam ini ialah berkenaan dengan satu permasalahan. Saya cuba baca pelan-pelan sikit permasalahan ini supaya kita dapat clear apa problem dia. Iaitu pasangan suami isteri yang telah bercerai dengan talak satu dan isterinya telah habis iddah tersebut. Lalu pasangan ini berkahwin kembali dengan akad nikah yang baru. Soalannya ialah berapakah kiraan talak yang berbaki kepada suami tersebut? Adakah kekal 3 ataupun bagaimana? Okay, jadi dipersilakan kepada saya bersama untuk respon soalan tersebut. Ini soalan apa? Online lah. Online. Ini masalah dia panggil masalatul hadam dalam talak ni. Masalah ni ialah dia ada beberapa keadaan. Pertama, kalau dia talak 3. Kalau dia talak fa in talaqaha fala tahillu lahu. Kalau dia dah talak ba'd hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau dia talak isteri dia tak boleh kahwin dah. Melainkan sehingga isteri itu kahwin dengan suami yang lain. Itu talak 3. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Kalau dia talak 3, talak yang kali yang ketiga, lepas dia talak, dia tak ada peluang dah lah. Penyelesaian dia apa? Isteri dia tu kena kahwin dengan laki lain. Akad nikah saja tak cukup. Mestilah apa? Berlakunya persetubuhan hatta yadhuqa usailataki wa tadhuqi usailatahu, sehingga kau merasai dia merasaimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Selepas tu katakanlah kawan ni pula cerai dah. Suami yang kedua ni cerai perempuan tadi. Cerai saja tak boleh lagi, kena tunggu bagi habis apa? Iddah. Kalau tak habis iddah, dia boleh rujuk. Tak habis iddah, dia rujuk. Dia dah habis iddah, dia tak rujuk. Bebaslah wanita ini daripada ikatan perkahwinan dengan lelaki yang suami yang kedua. Kalau tiba-tiba dia nak patah balik pergi kat suami yang pertama, ada berapa talak di tangan suami yang pertama? Kalau kita kata ada 3 juga, pakai tak menikah dah. Yang ni sepakat. Ada apa? Mula balik. Dia dapat balik apa? 3 kali peluang tadi. Bukan 2 kali peluang. 3 yang terakhir lah. Cuma, macam mana kalau dia bukan macam kes tadi? Dia cerai isteri dia, talak yang pertama, sehingga tamat iddah. Dia tak rujuk-rujuk, lepas tu barulah dia ajak kahwin semula. Dengan akad yang baru. Ni mas'alatul hadam. Yang ni majoriti para ulama kata, kalau dia kahwin balik dengan akad yang baru, dia kira baki. Maksudnya kalau dia dah spend, dah belanja dah 1 talak, ada lagi 2. Ada beza dengan kes yang pertama dengan kes yang kedua. Jadi hak tu, kalau dia dah 2, dia ada lagi 1 peluang. Tak ada, kedua habis kan, tinggal lagi 1 jadi 3. Maksudnya dia sambung. Ini pendapat majoriti, di samping minoriti ada menyatakan mula balik. Tapi dalam dunia Islam ni saya rasa kebanyakan, Allah alam, kerana masalah ni masalah yang khusus di kalangan para ulama, mereka banyak pakai yang majoriti dalam hal ni, melainkan kes yang pertama tadi, bila talak 3. Okey. Saya ringkas. Okey, terima kasih kepada saya bersama Datuk. Ada satu lagi soalan, ni pun soalan online tapi saya ambil juga sebab dia macam banyak berlaku dalam suasana masyarakat sekarang. Okey. Ni dia tanya kepada saya bersama Datuk, mohon saranan daripada Datuk Mufti berkenaan dengan pasangan muda yang baru berkahwin, yang tinggal bersama mertua dan dilema menghadapi di antara taat kepada ibu bapa dan juga menjaga hak isteri. Maknanya problem dia menghimpunkan ibu dan juga isteri dalam satu rumah. Jadi dia memilih untuk melebihkan hak isterinya, iaitu keluar daripada rumah, memisahkan ibunya sekali. Namun dia telah diberikan label anak derhaka oleh ibunya. Adakah label itu valid ataupun betul ataupun tidak tindakan dia keluar juga daripada rumah tersebut demi menjaga keharmonian rumah tangga? Dipersilakan Datuk. Okey. Terima kasih. Ini siapa soalan muda. Okey. Hadirin yang dirahmati Allah, penonton juga. Pertama, bila satu orang kahwin, dia wajib menyediakan nafkah, tempat tinggal dan pakaian. Kalau dia pergi tumpang rumah mak dia tidak menyediakan tempat tinggal untuk isteri dia. Kalau isteri dia reda, tak apalah. Tapi sebenarnya, dia mesti sediakan tempat tinggal untuk isteri dia. Di samping dia menyediakan kemudahan untuk ibu dia. Menjadi tanggungjawab dia. Dia tak boleh pergi pelosok satu tempat yang jadi masalah pada mak dia. Mak dia boleh duduk hidup bebas dalam rumah mak dia, jadi ada orang lain pula masuk. Jadi mak dia nak masuk yang masak yang ni, isteri dia nak masak yang ni, dia pun mendahulukan isteri dia memang salah. Kerana dia tidak memenuhi tanggungjawab sebagai suami, melainkan ibu dia reda. Sepatutnya ibu ni dia fahamlah keadaan kan, tapi melainkan ibu dia reda. Jadi kalau hal itu telah berlaku, katalah sementara dia pun tak ada, dia minta kat mak dia, tapi dia kena sediakan bilik kepada isteri dia yang ada kehidupan yang asing. Maksudnya tak boleh pelosok bini dia dalam tumpang dalam bilik orang lain ke apa. Tak boleh. Dia mesti sediakan, dia kena bayar untuk menyediakan tanggungjawab dia. Berusaha untuk sediakan tu. Katakanlah mak dia tak suka dengan isteri dia. Kita nak kena tengok. Kadang-kadang tak suka ni sampai peringkat, saya memang banyak dapat ni, tak suka, suruh bercerai bini
Dan sebagai ibu mentua masuk campur sehingga tak tahu anak tak boleh nak buat keputusan. Kalau sekiranya fuqaha bincang hal ni, pertamanya dia asalnya kena damaikan. Dia kena handle dengan terbaik lah. Mak dia pun dia tak boleh lawan, tak boleh derhaka. Isteri dia pun dia tak boleh zalim. Tapi kalau timbul sampai tegang dua ni, nak buat macam mana ni? Mak dia kata, you kena buang bini dia. Nak tengok, pasal apa mak dia suruh buang bini dia? Kalau mak dia ada calon lain, bini dia tak salah apa, mak dia tengok, mak dia punya kehendak saja, tak ditaati. Hal ini pernah orang bawa kepada Imam Ahmad dan tanya Imam Ahmad. Dia kata, bapa aku suruh aku ceraikan isteri aku. Wajib taat ataupun tak? Imam Ahmad kata, jangan. Kemudian dia kata, Umar bin Khattab suruh Abdullah ibn Umar menceraikan isteri dia dan dia telah merujuk pada Nabi SAW. Nabi kata, talliqha, ceraikan isterimu. Kata Imam Ahmad, lau kana abuka misla Umar fatalliqha. Kalau pak hang tu macam Sayyidina Umar, talaklah bini hang tu. Maksudnya kalau pak hang tu sama alasan dia macam alasan Umar, berhubung dengan ketakwaan, kesolehan, merosakkan agama, ikut. Tapi kalau alasan personal bapa dia ataupun mak dia, dia tak wajib taat. Innamat ta'atu fi ma'ruf, kata Nabi. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat hanyalah benda yang baik. Kalau dia cerai isteri dia dalam keadaan isteri dia tak salah apa, dia telah menzalimkan isteri dia. Tak ditaati ibu bapa dalam perkara yang zalim. Tapi kalau mak dia kata, buat apa lah hampir kahwin dengan dia. Aku tengok teruk sangat bini hang ni. Keluar tengah malam baru balik, tak ikut ni, naik kereta dengan orang ni. Macam mana jadi suami? Cerai kalian. Mak dia ada hujah dan dia melihat benda tu berlaku dan benar. Dia taat pada ibu bapa dia dalam hal yang seperti itu. Tapi kalau tak ada hujah, tak ditaati dalam hal yang seperti itu. Allah. Terima kasih Datuk atas respon tersebut. Satu lagi soalan yang terakhir pada malam ni. Apakah tindakan yang wajar dilakukan sekiranya telah terjadi perceraian di luar mahkamah di antara pasangan suami dan isteri? Jadi dipersilakan pada Datuk untuk respon. Asalnya kita disunahkan untuk apabila bercerai, wa ashhidu dzawa adlin minkum. Ada saksi. Pi daftar di mahkamah ni salah satu proses kerajaan. Cumanya walaupun itu ada nas Quran, Qardawi dia kata, saya heran pasal apa? Aku heran pasal apa ulama tak wajibkan. Tapi memang ternyata di dalam fiqh semua ulama, majoriti mazhab tak mewajibkan untuk ada saksi di dalam cerai. Cuma kerajaan buat peraturan ni nak elakkan tak berdaftar cerai lalu 2-3 berlaku benda yang ni. Cuma hendaklah kita tahu, kalau kita cerai, walaupun orang tak tahu, kita dengan Allah Ta'ala tahu. Allah tahu. Kalau dah habis dah, kita dah talak bini kita, dah tamat dah semua, kita dah hidup juga macam suami isteri, artinya kita telah melanggar hukum Tuhan. Dia bukan lagi isteri kita. Ini kita kena ambil kira, kerana sebab itu daftar di mahkamah untuk mengelakkan perbalahan. Dan isteri juga perlu. Kalau dia tak daftar, dia tak bawa pergi mahkamah, ataupun pergi daftar, nanti dibimbangi, pada hari dia memang nak berpisah dengan suami dia zalim semua, dah talak yang kali ketiga dah, suami dia kata tak ada. Suami dia tipu umpamanya. Sedangkan pendaftaran boleh menyelamatkan dia. Walaupun fuqaha tidak mewajibkan, tapi dalam kes ni kewajipan kepada ulul amri, macam kita wajib daftar nikah ni bukan rukun nikah, tak daftar pun sah. Tapi ia adalah pengurusan dengan ulul amri. Ada lagi soalan? Habis orang soalan. Apakah hukum bagi pasangan yang sudah bercerai tetapi masih lagi tinggal bersama? Okey, silakan Datuk. Lepas cerai duduk lagi sekali. Dia ada dua keadaan. Pertama, jika lepas dia berceraikan isteri dia tu, dia talakkan talak satu ataupun talak dua. Dia cerai tapi belum habis iddah. Kalau belum habis iddah memang duduk bersama.
Kerana Quran kata la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsuhu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Surah At-Talaq kan. Allah kata la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kamu keluarkan mereka daripada rumah mereka. Lepas cerai tu tak boleh keluar dengan yang berada rumah mereka. Kan? Wala yakhrujna, dan mereka pun jangan keluar. Illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Melainkan mereka mendatangkan buat satu benda kekejian yang nyata. Wa tilka hududullah. Itulah hudud Allah. Perkataan hudud dalam Quran bukan potong tangan. Tak apalah, yang tu dalam istilah fiqh. Hudud ni kebanyakan dia datang kepada bab hukum hakam nikah ni. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsuhu. Siapa yang menyanggahi hukum Allah, dia zalama nafsu, dia menzalimkan diri. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Kamu tak tahu, barangkali Allah jadikan selepas itu satu hal. Yang ni boleh jadi kita bila talak isteri kita dengan satu talak, kita tak suruh dia balik rumah mak dia. Tak betul setengah orang kata, aku talakkan kau satu talak, pergi balik rumah mak kau. Tak betul. La tukhrijuhunna min buyutihin. Quran kata jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Duduk dalam rumah kita. Dia duduk bilik tu, kita duduk bilik. Dia mandi telanjang pun tak berdosa. Karena wa bu'ulatuhun ahaqqu bi raddihin fi dhalika. Kan? Dan suami dia berhak untuk patah balik pada dia. Dia keluar, dia menggoda suami dia jalan itu, belagak cik. Suami dia tengok hari pertama, aku tak heran. Tapi kena seminggu, pinau mata bini suami dia. Lepas tu dia rujuk balik. Boleh rujuk. Dengan perkataan dan perbuatan, ataupun dengan perbuatan yang bermaksud untuk rujuk. Itu kalau sekiranya talak satu ataupun talak dua. Duduk di rumah dia. Lepas tu tengah-tengah malam dia main ketuk. Assalamualaikum. Dia buka pintu. Apa ni kacau orang malam ni? Saya rujuk balik. Isteri tak boleh kata, no, saya tak mau. Tak boleh. Suami dia berhak untuk rujuk pada dia. Itu satu hal. Memang duduk sekali. Hal yang kedua ialah hal dah habis dah tempoh iddah. Kalau dah habis tempoh iddah, tak boleh duduk sekali. Bukan suami isteri lagi. Kalau nak duduk sekali balik, kena akad yang baru. Dan isteri ketika itu boleh untuk setuju ataupun tak setuju. Suami dia pinang balik, habis akad, katakanlah dia cerai talak satu. Isteri duduk di rumah dia lagi, kemudian dia outstation, keluar sampai 4 bulan, pergi keluar jemaah ke apa, balik-balik nak rojok, habis dah tempoh rojok. Tak apalah, suami dia kata aku pinang balik. Isteri berhak buat keputusan nak terima ataupun tidak terima. Ketika itu tak boleh lagi untuk duduk sekali. Haram, kerana mereka bukan lagi pasangan suami isteri. Dua keadaan. Ada lagi soalan? Apa banyak soalan? Tanya perhabis bang lah. Okey, soalan seterusnya ialah hukum isteri yang meminta cerai kepada suaminya disebabkan sudah tidak berminat lagi kepada suaminya. Silakan Datuk. Orang perempuan belakang pendengar. Ada dua keadaan. Satu, dia tak minat ni tak ada sebasar. Mungkin suami dia masa dia kahwin hari tu ada 10 million, sekarang tinggal 5 million ya. Dia tengok lelaki lain yang ada 20 million. Contoh kan, contoh ekstrim. Dia tak ada pasal, suami pun tak ada masalah apa, dia pun tak ada masalah apa. Saja syuk-syuk nak tukar pasangan lain. Yang ni termasuk dalam hadis tadi, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha al-jannah. Mana-mana wanita yang minta talak pada isteri suami dia tanpa ada sebab, maka haram untuk dia syurga. Ini hadis riwayatkan
oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya. Okey. Yang ni tak ada sebab. Tak ada saja lama-lama dia fikir, handsome pula lelaki tu. Aku tukar bini, suami lah. Ataupun tak ada sebab lah. Tak ada, suami dia tak menyakitkan hati. Selama ni okey je pun hidup. Tak ada siapa paksa dia kahwin. Yang ni haram. Tapi yang kedua ialah dia minta disebabkan dia tak boleh pi dah dengan suami dia tu. Suami dia tu taklah zalim, tapi dia tak boleh pi. Dulu suami dia okey. Kemudian suami dia dengan cara suami dia misalnya terpelajar. Suami dia cakap hari-hari duk buat benda yang orang kata bodoh lah pada dia. Dia tak boleh pi cara hidup ni. Ataupun suami dia bawa dia pi hidup di tempat yang dia tak sesuai dengan dia. Tak pukul dia, tak apa. Bagi nafkah, tapi dia tak boleh taat dah kat lelaki macam tu. Ini ada ruang. Jika dia ada sebab, kalau dia kekal dengan suami dia, menyebabkan dia akan tak taat pada suami dia, dia akan melanggar hukum. Disebabkan keadaan perubahan yang ada pada suami dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila isteri Thabit bin Qais datang kepada Nabi menyatakan, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam." Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, aku tak petikailah agama dia, akhlak dia, tapi aku benci kekufuran dalam Islam. Maksudnya aku tak lepi dengan dia. Cara dia tu aku tak lepi dah. Nabi kata, "Ataruddina alaihi hadiqatahu." Kau nak bagi balik ke kebun dia? Maksud hari tu dia kahwin, dia bayar kebun mahar. Dia kata, "Na'am." Nabi panggil Sabit, Nabi kata, Iqbil hadiqataka wa talliqha taqliqatan." Ambil balik kebun kau dan talakkan dia. Yang ni dinamakan khulu'. Khulu' ni, kalau isteri tuntut di mahkamah, dia nak bayar balik mahar suami, dan kemudian dia tak mau lagi, yang ni suami tak boleh rojok dah. Walaupun dalam tempoh iddah dia tu untuk tunggu nak kahwin orang lain, yang ni dia tak boleh rojok. Kes yang seperti ini ada dua kes tadi. Kes yang pertama haram, kes yang kedua kalau dia tak sesuai kadang-kadang memang kau ni educated, kau ni tak boleh pi. Cara hidup berbeza. Dulu okey, lepas tu kahwin suami dia dengan baju tak pakai, duduk tengah benang, duduk macam ni, dia pening. Kan? Mungkin hatta kadang-kadang suami dia kata pada dia satu perkataan yang berat, cemar suami, keluarga dia, ataupun yang dia rasa berat untuk hidup dengan lelaki tu, yang dia tak hilang respect dia untuk menjadi suami, dia boleh untuk meminta talak. Dia boleh. Bukan kerana sebarang kepentingan dunia lain, dia nak pergi try lelaki lain ke apa, ada. Okey, ada ke? Boleh ke tuan-tuan? Kata tuan-tuan tak larat dah. Saya letih nak jawab. Saya tengok Ustaz Korni dah tulis banyak, saya suruh jawab. Suruh tanya semua lah. Selesai bang. Okey, satu lagi soalan, yang ni yang terakhir kot. 8 soalan semua sekali. Apakah hukum sekiranya seorang suami tidak pasti niatnya sama ada ingin bercerai ataupun tidak ketika melafazkan talak? Silakan Datuk. Yang ni saya selalu sebut kaedah. Kaedah dalam agama ni dia panggil al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang dengan syak. Benda yang kita yakin dia tak hilang dengan syak. Nak bagi tuan-tuan faham, tuan-tuan tadi sembahyang maghrib ada wuduk tak? Tak mesti. Tak mesti. Ada wuduk tak? Yakin ada wuduk, betul tak? Duduk ni batal tak batal? Batal tak batal? Kira batal ke tak? Kira batal ke tak? Tak nak jawab. Kira batal ke tak? Tak, sebab yakinnya ada wuduk. Syak batal. Yakin tu tak boleh dihapuskan oleh syak. Faham tuan-tuan? Ini saya buat contoh.
Ratus kali lah nak bagi orang faham. Kita masuk bilik air. Lepas mandi apa semua, keluar mai. Mandi, buang air apa semua, keluar mai nak pakai baju nak main masjid. Aku ambil wudu ke tak tadi? Pernah berlaku tak? Ada wudu ke tak? Ada ke tak? Tuan-tuan syok. Ada ke tak? Kira tak ada lah. Kena yang yakinnya tadi masa masuk memang tak ada. Hak tu confirm dah tadi ni tak ada. Syok saja kemungkinan ambil wudu. Yakin tidak boleh hilang, dihilangkan oleh syak. Sebab tu bila orang tanya Nabi, satu orang dia rasa dia buang angin ke tak? Dan semayang. Nabi kata, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida riha. Dalam hadis riwayat Muslim. Jangan berhenti semayang sehingga dengar bunyi. Kasakan itu. Ataupun mendapati bau. Okey, balik pada ni benar. Kita kahwin dengan sah. Betul tak? Asalnya sah pernikahan. Lepas tu timbul, aku talak ke tak talak? Syak. Kira talak ke tak? Kira talak ke tak, tuan-tuan? Tak lah. Pasal yang yakinnya memang lah sah perkahwinan. Talak tu syak. Kita kira tak. Dan waswas syaitan. Sebagai orang waswas syaitan, dia duk kata, ramai orang dia main mengadu, tanya soalan saya. Saya ni apa hukum ni selalu duk timbul dalam kepala ni. Aku talak bini. Syaitan main dalam kepala dia. Lagi dia tak lafaz. Hatta kalau dia lafaz tu dia tak bermaksud. Kalau dia sebut lafaz yang sorry, aku talakkan dia, qadhi hukum talak lah. Tapi dia nak kata benda lain. Ni aku talak hang. Lepas tu saya tanya, apa hukum saya mula nak tolak kereta bini saya? Tak berjalan. Lepas tu saya kata aku talak dia. Saya tanya ustaz tu kata jatuh talak dah. Ada juga orang yang mangkak macam tu. Pergi jawab, nak pergi. Dia tak bermaksud, maksud dia terpacul daripada mulut dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi kata apa? Innallaha wada'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala angkat daripada umatku tersilap, lupa dan apa yang dipaksa. Dipaksa bahawa lupa, tersilap. Nak kata tolak, tapi kata talak. Lepas tu dia dah buat syaitan, dia kata, tak kira silap tak silap, hang memang talak dah. Seminggu dia duk telefon kita kata tak talak. Tapi saya tanya kawan saya, dia kata talak. Kadang-kadang saya marah, tapi kebanyakan alhamdulillah bukan orang perleh, luar perleh. Lepas telefon main pejabat mufti, saya tanya kawan saya, kamu nak tanya kawan kamu ke kamu nak tanya saya? Kita bagi jawapan, dia habaq kata kawan dia kata. Dan saya kata, kawan saya kata talak. Kamu tanya kawan kamu, tanya saya. Saya kata tak talak. Tapi saya duk syok. La ilaha illallah, nak talak sungguh, orang kata. Tak mau. Syaitan. Khata, nisyan, terlupa. Termasuk nisyan. Ini patut patut ulama bincang. Orang yang talak dalam keadaan terlalu marah. Marah sampai tak ingat apa talak bini. Jatuh talak ataupun tak. Para ulama bagi 3 bahagian. Satu, dia marah sampai tak ingat apa dah. Orang kata hilang akal dah. Orang jenis mengamuk kan. Yang ni mengamuk sampai tak tahu apa dah. Tak nampak apa-apa yang ada. Talak yang ni tak jatuh dengan sepakat. Yang ulama bincang, kalau dia mengamuk, dia marah,
Tapi dia tak lupa, dia ingat lagi apa yang dia kata. Jatuh ataupun tak. Sebahagian para ulama, mereka menyatakan kalau dia masih tahu perkataan dia dan tahu kesan perkataan dia, maka jatuh. Tapi saya lebih cenderung pendapat yang disebut oleh Ibn Abidin. Sebelum Ibn Abidin dalam mazhab Hanafi, dalam Hasyiah Ibn Abidin, Al-Imam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, yang dengar ni dia marah sebut Ibn Qayyim, tapi saya nak habang apa, masalah rumah tangga ni Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim menyelesaikan banyak masalah. Al-Imam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim juga Dustur Qaradawi sebut benda yang sama. Iaitu kata, kita nak tengok kadar marah dia tu. Walaupun mungkin dia faham masa dia marah tu, tapi dia dah tak dapat. Bukan keputusan dia yang normal. Ittizan, kata dalam Hasyiah Ibn Abidin, dalam mazhab Hanafi. Maksudnya, dia tak dapat buat keputusan yang seimbang ni, marah dia. Tapi dia tahu apa yang dia kata tu, dia bukan lupa. Ibn Abidin kata, talak ni tak jatuh. Dr. Qaradawi kata, dia lebih suka yang Ibn Qayyim sebut, tambahan itu. Di samping Ibn Abidin sebut yang Ibn Qayyim sebut, kata Al-Qaradawi, iaitu, maksudnya kalau dia sejuk lagi, dia menyelesai apa yang dia kata. Kata Qaradawi, tak jatuh talak tu. Sebab kita ke arah tak mau bagi jatuh, dia kata. Tapi kalau dia tak ada apa, memang dia marah, lepas pun tanya, memang aku marah, aku talak dia. Talak tu jatuh walaupun marah. Yang ni, apa yang dimaksudkan dengan nisyan? La talaq wa itaq fi ighlaq. Walaupun riwayat ni Syuaib Arnaud, apa nama, Nuqadi Arnaud, mereka mendhaifkan, Albani mendhaifkan, Al-Hakim An-Naisaburi dia mensahihkan. Tapi Imam Zahabi tolak riwayat ni sebab ada Nu'aim bin Hammad, dia manakir, dan Muhammad bin Ubaid. Muhammad bin Ubaid ni khilaf tentang dia. Ada sebahagian ulama cuba mempertahankan nak angkat hadis ni. Tapi tak apalah. Dari segi tatbiqnya, la talaq wa la itaq fi ighlaq ni, tak ada talak dan tak ada bebas hamba di dalam keadaan ighlaq, yang ni tak ingat. Tak boleh kuasai fikiran. Hadis ni riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi, riwayat Ibn Majah. Hadis ni, sebahagian angkat hadis ni, dia kata hadis ni boleh pakai. Kerana ada banyak, hatta Al-Bukhari dan ramai lagi para ulama yang menggunakan kaedah ighlaq ni. Kalau orang tu tak ingat, tak dapat, ya tahakkam ala nafsihi, dia tak dapat kuasai diri dia, ataupun dia buat keputusan tu, dia tahu, tapi keputusan tu bukan keputusan dia ketika normal, mereka menganggap tak jatuh talak. Itu. Satu lagi, wa mastukrihu alaihi, apa yang dipaksa padanya. Baru ramai, ada 3 orang tanya saya ingat, dalam saya duduk jabat ni, dia talak bini dia yang nombor 2. Sebab bini dia yang pertama kata, kalau abang tak talak, dia nak terjun bangunan ni. Tu pun dia ambil pisau, dia bubuh ni, dia nak potong tangan dia ni, dia kata. Ataupun dia hampas habis barang-barang, pecah dalam rumah. Dia kata, saya tak ada pilihan, saya kata saya talak. Ini termasuk dalam talak ikrah yang dipaksa, tak jatuh. Tak jatuh. Ini tak jatuh. Pasal dia terpaksa. Walaupun dia kata, alah, oh dia ada, dia kata, bahagian tu ada orang kaya, kahwin. Dia kahwin nombor 2. Isteri pertama dia tahu. Isteri dia ambil kayu goh, pukul habis kereta dia ramai. Pauke Porsche dia, Ferrari dia. Cuma dia tak talak juga nombor 2 tu, duit dia ada lagi lah. Maksudnya. Tapi katakanlah dia tak tangguh dah, harta dia rosak. Dia talak. Dia apalah, aku talak lah bini aku yang nombor 2. Dan Nabi larang, kita isteri minta supaya ditalakkan madu dia. So, semua hal-hal yang seperti ini tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak.
Saya nak buat kesimpulan lah. Dan ni tuan-tuan macam ni je. Kita jangan kepada aliran yang cepat bagi jatuh talak. Taklah juga sampai tak jatuh langsung dalam semua keadaan. Tapi kita sederhana lah paling. Manusia ni Tuhan buat hukum talak ni bukan untuk orang Melayu ya. Orang Arab, orang India, jenis panas baran, jenis tak boleh kena, macam-macam jenis padang pasir. So tak, hukum ni dia mesti sentiasa dapat memayungi perkahwinan itu. Mau yang perkahwinan. Kita di Perlis, kita dah sebut, orang kata Perlis tengok tu, mufti punya pasal tu, semua nak menikah pergi Perlis. Kan? Mudah kan orang nak menikah. Saya dah sebut, kita ialah negeri pro perkahwinan. Di Perlis, alhamdulillah, rumah urut tak ada. Kelab malam tak ada. Siapa berdandut tengah malam, pagi esok pejabat mufti pakat domai bising lah. Apa mufti duk biar orang berdandut? Semua mufti juga. Kan? Patutnya pergi habak ke bandaran lah semua kan. Tapi maksudnya tak apalah. Tak ada. Alhamdulillah benar-benar haram ni payahlah nak ada di Perlis ni saya tengok. Taklah kita istihar kita daulah Islamiah ke apa. Tapi payahlah. Ada hari tu dalam pesta jualan apa, mana artis pun pergi duk memusi menari, duk sat masuk kat handphone. Apa ni? Di mana Islam di Perlis? Amboi. Kalau hak tanya tu, hak sebut tu neri dia tu segala maksiat ada. Kan? Segala ceruk ada lesen, ada yang halal, ada yang apa lagi. Bukanlah kata dia tanya neri kita, tapi tak apalah, tanya dia prihatin. Tapi kata kami memang banyak tu pun orang bising. Tapi satu benda yang kami pro ialah pro perkahwinan. Taklah semesti suruh orang semua kahwin 2-3, tapi orang nak kahwin, kita bagi mudah. Orang seberang pergi Thailand boleh kahwin, patah balik kita iktiraf. Kalau kita tak bagi kahwin di sini pun pelik lah juga, kan? Orang nak menikah. Sebahagian negeri, pergi duduk di mana-mana, boleh dapat pasangan, boleh apa. Tapi bila menikah, nombor 2 ataupun menikah di luar negara, diambil tindakan dan diugut nak dipenjarakan. Boleh dibuang jawatan penjawat awam. Padahal menikah benda yang halal. Tak boleh lah, tapi dah buat, tapi kita tak buat lah. Tengok dia bagi amaran hari tu kan. Siapa yang bernikah di luar negara, dia akan ambil tindakan. Yang bagi, tak tahulah akbar tu buat kenyataan dia begitu. Majlis agama dia buat kataan gitulah. Tapi kita rasa itu bukan patut kenyataan bahagian agama. Bahagian agama patut kata, kahwin dengan cara yang halal dan laksanakanlah kebaikan antara isteri-isterinya. Macam itulah patutnya. Dia kata, bahaya Perlis duk bagi orang poligami. Poligami tak bahaya, dia hukum Tuhan. Dia kata lelaki tak bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab ni bukan poligami. Hak seorang pun, ada bini seorang pun tak bertanggungjawab ramai. Itu bukan poligami. Itu memang perangai suami itu sendiri. Kan? Kalau dia samsing kampung dusun walaupun seorang. Tapi kita pro kepada perkahwinan. Orang nak kahwin memang kita akan cuba mudahkan. Artis-artis yang kontroversi itu apa-apa sebab pun dah kahwin dah. Pakai CJ neri kita. Orang kata pasal apa bagi? Bagi kahwin. Apa dah tak mau bagi kahwin? Bini dah komplain. Dia selesai dengan bini dah. Hukum Tuhan tetap boleh. Mak tak setuju anak dia kahwin. Kahwin sah tak? Sah. Mak dia tak setuju. Dia kahwin suami perempuan tu baik. Mak dia tak setuju. Mak dia tak berkenan, mak dia nak perempuan lain. Kita kata, wajib dia taat ke mak dia, ceraikan isteri dia hanya kerana mak dia tak berkenan nak cari orang lain, padahal isteri dia tu bukan salah, bukan apa. Wajib dia taat? Tak. Innama ta'atu fi ma'ruf. Lau kana abuka mithla Umar, fa'ti'hu wa talliqha. Kalau pak kau macam Umar, tak apalah. Kan? Kalau mak pun tak wajib taat, kalau isteri bantah, adakah wajib suami taat? Mari satu orang pencermah agama habaq. Kalau isteri kecil hati, maka berdosa. Betul. Kalau isteri sakit hati berdosa. Tapi nak tengok bab apa?
Bab apa? Mak kita kecil hati sebab kita bagi hadiah ke isteri kita. Padahal kita jaga dah mak kita. Adakah kita berdosa? Hak mak kita semua kita bagi dah. Kita bagilah sikit hadiah ke isteri kita. Mak kita tak suka kat isteri kita. Dia kecil hati. Dia tahu kita bagi hadiah. Adakah kita berdosa? Kerana mak kita kecil hati? Tak. Sebab kita tak buat salah dengan dia. Dia kecil hati di sisi dia. Macam saya sebut kan. Satu orang orang ni hasad macam-macam. Main satu orang imam baru balik kampung kita baca sedap. Orang kampung semua puji, Masya Allah. Anak si Mamat tu balik sedap baca jadi tu imam. Tu imam lama kecil hati. Katakanlah kan, ke sini lah cerita di Zimbabwe tu. Kan? Tak ada lah sini kan. Adakah dia telah berdosa kena bagi tu imam kecil hati? Tak lah, kena tengoklah bab apa. Saya nak penceramah ni pun kadang-kadang dia ulas. Dia tak gunakan kaedah fiqh yang betul. Sebab itu akhirnya saya nak sebut last, wanita ada hak dia. Sebahagian wanita terinaya kerana apa? Islam ni ada surah An-Nisa, surah Talaq. Berapa kali Tuhan sebut wa fa'amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuna bima'ruf. Berapa kali Tuhan sebut? Semua ayat. Pegang isteri dengan cara ma'ruf, cerai dengan cara yang ma'ruf. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kamu duk tahan bini, tak mau rojok saja nak pergi panjang, bagi dia tak boleh duk kahwin lain. Kita kahwin 2-3 kali dah, kita panjangkan dia. Mahkamah tak boleh membiarkan suami bekas suami ataupun suami dapat ruang, isteri tu tak boleh nak selesai lagi. 4 tahun tak boleh selesai bab talak. Suami tu pergi kahwin berapa kali dah. Ini birokrasi mahkamah. Mahkamah syariah, kalau nak syariah yang itu. Tak perlu nak pergi mengendap orang di tepi pantai ke apa. Itu bukan kerja kita. Selesaikan rumah tangga ni. Isteri-isteri yang nak kahwin ni, ataupun yang tergantung kerana perangai birokrasi suami ni, tak main ke mahkamah tak apa, kes talak bergantung 3-4 tahun. Ini yang mesti diselesaikan. Ini perjuangan syariat. Saya daripada dulu, daripada muda saya duk kata benda ni lah. Masih lagi saya ingat habis jumpa mungkin saya 4 tahun dah Ustaz. Duk pergi balik, suami tak main. Dia pun ada nafsu. Kalau umur dah 35, 4 tahun dah jadi 39. Mahkamah mesti fleksibel. Tak mari bakal buang. Sebab itu mesti hakim. Kalau tak seperti Ibnu Abi Layla pun, mesti hakim yang bijak. Tahu nak menyelesaikan masalah rumah tangga. Dan inilah benda penting. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat buat reform di negeri Perlis ni. Pembaharuan, orang cakap pasal reform madani. Kita pun reform. Kita ingin reform pentadbiran Islam ni. Pemikiran, fikrah. Manusia bermula dengan cara fikir yang betul. Dalam syariat. Syariat dia tidak boleh menjadi zalim kepada wanita, tidak juga pada lelaki. Jadi ini adalah mudah-mudahan Allah rahmati kita. Terima kasih pada masjid ni. Lama kami, beberapa hari kami tak buat, minggu kami tak buat jalan melawat masjid ni. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua jawatan kuasa, kitangan penduduk dan juga kitangan jabat saya yang hadir pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Seterusnya kepada pengurusan masjid, hadirin hadirat yang ada pada malam ni. Jadi seperti mana yang telah kita dengarkan tadi, itu kesimpulan daripada Datuk Mufti. Jadi kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.